Hai semua, hari ini saya akan kongsi cara membuat idli. Untuk itu, anda hanya perlukan 3 bahan utama iaitu beras idli, halba dan urudal. Okey, mari kita lihat cara membuat idli dan saya akan kongsi banyak petua-petua untuk membuat idli yang gebu. Hari ini saya akan kongsi cara membuat idli. Untuk itu anda hanya perlukan 3 bahan utama iaitu beras idli, halba dan urudal. Ini adalah beras idli. Untuk mendapatkan idli yang lembut dan gebu, saya galakkan anda menggunakan beras idli. Dan beras ini boleh didapati di kebanyakan kedai runcit India. Sukatan untuk idli ini, saya gunakan 1/4 cawan ni. Saya gunakan 4 cawan. Anda boleh menggunakan sebarang cawan untuk sukatan dan anda harus gunakan cawan yang sama untuk sukatan urudal. Yang ini kena cuci, kemudian kena rendam. Urudal satu, sikit lebih kurang, yang ini 65 gram, 65 gram. Cuci kedua-dua ni, kemudian rendam dia berasing. Kita tak boleh campur dan rendam sekali, tak boleh. Kena rendam dia berasing. Dalam yang ini saya masukkan 1 sudu kecil halba. Halba ni untuk melembutkan idli. Sekarang saya akan cuci, kemudian saya akan rendam. Ini dia urudal. Saya telah cuci. Airnya kena clear macam ni. Lepas anda cuci, kena cuci 2-3 kali supaya kanji yang terdapat urudal dia akan hilang. Serupa juga untuk beras ni. Dalam yang ini saya masukkan nasi yang telah dimasak. Saya nak rendamkan dia sekali. Nasi ni saya gunakan nasi basmati, bukan nasi biasa. Saya gunakan nasi putih biryani untuk mempercepatkan penampaian dan idli pun gebu. Jika tiada nasi putih biryani, anda masih boleh gunakan nasi putih biasa. Dan juga boleh gantikan dengan emping beras atau sagu. Emping beras ini juga boleh didapati di kedai runcit India. Semasa mengisar beras dan urudal, saya galakkan anda menggunakan air rendam urudal. Jangan menggisar tepung idli sehingga blender naik panas. Dan ini akan membuat tepung idli menjadi panas. Untuk mengelakkan adunan dan pengisar menjadi panas, selepas 2 jam merendam urudal dan beras, masukkan kedua-dua bahan ini di dalam peti sejuk untuk lebih kurang 2 jam lagi. Kemudian kisarkan kedua-dua secara berasing dengan air sejuk. Ini akan melendengi aduan daripada menjadi panas. Saya sentiasa menggalakkan anda menggunakan tangan untuk mengacau dan gaul adunan untuk sebati. Dengan ini ia mempercepatkan penampaian. Okey, ni dia adunan idli yang telah dikisar semalam.
So sekarang saya akan tunjuk cara membuat idli ya. Okey, ini dia acuan membuat idli. Dia ada dua. Anda perlu yang ini, sapukan minyak. Anda boleh sapukan minyak ataupun anda boleh letak kain ya. Disebabkan ada lubang, saya letakkan silikon plastik ya. Supaya adunan tak turun bawah. Air mendidih ya. Okay, sekarang saya nak masukkan adunan dalam acuan. Nampak? Tengok dia punya fermentasi ya. Okay, siapa yang ada steamer di rumah, acuan ni anda boleh masuk dalam steamer. Saya memang ada steamer di rumah. So, disebabkan saya nak tunjuk dalam acuan, so saya masukkan. Okay, untuk lebih kurang 8 hingga 10 minit dah. Saya ada lagi satu acuan yang ini untuk yang ni saya pakai untuk kuih lain, kuih muih, tapi yang ini non stick. So saya nak gunakan yang ini ya. Ini bukan acuan idli, tetapi kebiasaan saya menggunakan acuan ini disebabkan ia nampak comel. Okey, set ni saya masuk dalam steamer saya ya. Okey, yang ini saya pakai kukus ah. Okey, mari kita lihat hasil saya gunakan pengukus. Alright. Okey, ini dia idli yang telah masak. Lihat betapa gebu ia telah naik. So, anda boleh menggunakan sebarang acuan yang terdapat di rumah. Tak semestinya menggunakan acuan idli. Okey, di sini saya menggunakan mangkuk silver yang terdapat di rumah. Untuk mangkuk silver, anda kena alaskan dengan kain. Ingat, anda kena sapu minyak sebelum tuang adunan. Dia bagaimana dia telah naik ya, gebuah dia. Ini disebabkan kegebuan adunan. Okey. Yang ini saya gunakan acuan biasa ya. Saya nak tunjuk yang kalau anda ada sebarang seperti ini di rumah, anda masih boleh buat idli tanpa acuan idli ya. Ini dia, saya gunakan biasa ya. So saya kena keluarkan. Cara yang mudah untuk mengeluarkan idli kukus dari kain maslin. Sebaik idli masak, bila ia masih panas, rencis air dan basah kain maslin di belakang idli. Selepas 2 atau 3 minit, keluarkan idli dari kain maslin. Okey penonton, hari ini anda telah melihat cara memasak idli. Ia cukup mudah. Saya telah menghidangkan idli ini dengan chutney. Sila lihat di bawah untuk link
chutney. Saya harap anda akan cuba dan memberi pendapat anda. Terima kasih dan jumpa lagi dengan satu lagi masakan. Bye.